Halo? Ya, hantar sama kapal escort. Ya, kapal escort. Ya. Halo? Ya, 4 ekor Ismit mau cakap. Besok pagi, ya. Halo? Ya, minta sama PL Skandar. Bilang Ismit mau 25 pasang. Ya, ya, hantar pergi store. Ya, Ismit mau. Aduh, ya Allah. Alamak, pingsan pula orang tu ni. Aduh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya doakan anda agar semuanya selamat, dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Hari ini kita akan berkenalan dengan sejenis alat, iaitu telefon. Perkataan telefon sebenarnya berasal daripada bahasa Yunani, iaitu tele yang bermaksud jauh dan pon bermaksud suara. Secara ilmiahnya, telefon ialah alat telekomunikasi yang boleh memancar dan juga menerima bunyi dari jarak yang jauh tanpa terikat dan juga bebas. Macam susah je nak faham. Dengan arti kata lain, telefon adalah alat untuk bercakap dan juga berdengar daripada mana-mana jarak dengan komunikasi lebih daripada 2 hala. Tidak dinafikan, telefon mempunyai peranan yang sangat penting pada dunia hari ini kerana ia menyibakkan masa dan tenaga. Tetapi sejarah mengenai penciptaan telefon tidaklah begitu jelas dan ia sering menjadi perdebatan para sarjana bagaimana hendak menulis sejarah mengenai telefon. Walau bagaimanapun, tidaklah penting kepada kita untuk mengetahui sejarah terperinci tentang telefon kerana kita pada hari ini sudah pun menikmati hasil daripada penciptaan telefon ini. Tidak penting kepada siapa yang mencipta telefon ini, tetapi adalah yang lebih penting bagaimana kita memanfaatkan telefon ini dalam kehidupan seharian kita. Apabila kita bercakap tentang perkembangan telefon, adalah tidak sah sekiranya kita tidak membicarakan tentang telegraf, kerana kedua-dua alat ini menggunakan sistem elektrik yang berasaskan dawai. Tetapi sebelum tu, anda kenal ke dengan alat telegraf? Kalau disebutkan kod Morse, rasanya ramai yang tahu. Ya, betul, alat yang digunakan untuk menghantar dan juga menerima pesanan menggunakan isyarat elektrik. Telegraf pada waktu itu adalah satu alat komunikasi yang terpenting dan juga mampan selama 3 dekad. Kemudian kelemahan alat ini menjadi pertikaian, di mana hanya satu mesej saja yang boleh dihantar dalam satu masa. Ia menjadi masalah besar apabila mesej yang hendak dihantar perlu menunggu trafik. Kemudian inisiatif untuk membangunkan telegraf secara berganda dimulakan. Di sinilah Alexander Graham Bell dan juga Thomas Watson memulakan eksperimen mereka dengan pembangunan telegraf harmonik, yang mana eksperimen ini mencari kaedah terbaik untuk menghantar suara melalui isyarat elektrik. Usaha mereka ini turut mendapat sokongan secara terselindung oleh Joseph Henry, iaitu pencipta telegraf. Kemudian eksperimen ini berjaya apabila Alexander Graham Bell menghantar panggilan suaranya, "Mr. Watson, come here, I want to see you," kepada Watson pada 2 Jun 1875. Sebulan kemudian, Alexander Graham Bell memperbaiki alatnya supaya komunikasi 2 hala dapat dilakukan. 8 bulan kemudiannya, Alexander Graham Bell telah pun mempatenkan ciptaannya pada 7 Mac 1876. Setelah itu, telefon menjadi tular dan menyebar di seluruh Amerika Syarikat. Seperti mana yang kita tahu, telefon dan juga teknologinya tidak pernah berhenti berkembang sehingga hari ini. Para sarjana barat mengakui Alexander Graham Bell ialah orang pertama yang membuat panggilan telefon. Tetapi dalam masa yang sama, mereka tidak bersetuju Alexander Graham Bell sebagai orang pertama yang mencipta telefon. Agak pelik
sulit dan sukar untuk memahami situasi tersebut. Kerana pada masa yang sama ada ramai lagi saintis yang cuba membangunkan telefon. Tak perlu kita pening-pening kepala kerana itu bukan urusan kita. Tetapi penulis ingin mengajak anda untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam penciptaan telefon. Berikut adalah beberapa tokoh yang dimasukkan oleh penulis. Mari kita saksikan. Berikut pula adalah jenis-jenis telefon yang ada. Mari kita saksikan. Berikut pula adalah beberapa fakta menarik pilihan penulis tentang telefon. Mari kita saksikan. Walaupun eksperimen Alexander Graham Bell dan juga Thomas Watson berjaya, tetapi ia ditemui secara tidak sengaja. Thomas Alva Edison turut memberi sumbangan dalam penciptaan telefon. Alexander Graham Bell mencadangkan perkataan ahoy, tetapi perkataan hello lebih diterima pakai. Siapakah orang yang mencadangkan perkataan hello? Thomas Alva Edison. Alexander Graham Bell turut membangunkan syarikat rangkaian telefon dan juga membunuh semua pesaingnya. Bukan bunuh betul-betul, tetapi membeli syarikat pesaingnya. Wayar telefon talian tetap pertama yang dibina berukuran sejauh 4.8 km pada tahun 1877. Buku telefon pertama hanya diterbitkan pada 18 Februari 1878 hanya dalam bentuk risalah. Telefon pada awalnya tidak mempunyai nombor. Panggilan perlu dibuat kepada operator untuk menyambungkan kepada penerima. Telefon awam pertama dibina oleh William Gary pada tahun 1889. Telefon juga menjadi instrumen utama pilihan penjenayah dan juga penipuan. Paten telefon oleh Alexander Graham Bell tidak dinamakan telefon, tetapi sebaliknya penambahbaikan telegraf. Phrenolophobia adalah ketakutan untuk menggunakan telefon kerana merosakkan otak. Sebagai penghormatan terakhir pada Alexander Graham Bell yang meninggal pada tahun 1922, semua telefon dimatikan selama seminit, melibatkan 14 juta telefon di Amerika Syarikat dan juga Kanada. Oleh kerana cerita telefon ini sangat panjang, maka penulis membuat keputusan untuk memisahkan kisah telefon dan juga telefon bimbit. Pada masa akan datang, penulis akan membuat siri lain mengenai telefon bimbit sahaja. Seperti mana kita tahu, peranan telefon sangat penting pada hari ini. Bayangkan jika telefon ini dicipta dan juga dibina oleh orang Islam. Berapa banyaklah pahala yang telah dikumpulkan. Mungkin tidak keterlaluan untuk dikatakan orang ini menjadi orang paling kaya di akhirat nanti. Itulah penting bagi seseorang itu untuk menjadi orang yang berilmu. Marilah kita menyahut suruhan junjungan besar Nabi Muhammad SAW untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu selagi berdaya dan selagi nyawa dikandung badan. Itu saja untuk siri kali ini. Inspirasikan saya dengan menekan butang like dan subscribe. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian, terima kasih.